Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah kita sambung lagi pelajaran matan Abi Syuja' kita. So pada minggu lepas apa yang telah kita bincangkan minggu lepas? Muqaddimah kepada matan Abi Syuja' ini, ataupun namanya matan Al-Ghayah matan Ghayatil Ikhtisar, ataupun matan Al-Ghayah wat Takrib, ataupun matan Abi Syuja' rahimahullah. Jadi Abu Syuja' ini namanya apa? Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Beliau ini ulama pada kurun ke berapa? Lahir bila lahir? Lahir 533 lahir. Wafat 6. Okey, jadi dia ulama pada kurun ke berapa tu? Macam nak kira kurun? Kurun ketiga. Macam nak kira kurun? Jadi kalau kita kata kurun pertama ialah daripada kurun ni maksudnya satu kurun bersama dengan 100 tahun. Kurun ni abad samalah. Abad. Okey? Abad. Bukan. Abad berapa abad? Kurun betul lah, kurun dengan abad, betul lah. Okey, satu kurun atau satu abad bersama dengan 100 tahun. Jadi kalau kita kurun pertama atau abad pertama, maksudnya tahun pertama hingga ke 100. Itu siapa yang lahir pada tahun tersebut di antara kalau dia lahir ataupun dia wafat pada 20 Hijrah. Okey, tadi antia sebut Masihi. So tahunnya ada dua lah. Kita pakai dua, dulu kita pakai. Iaitu apa dia? Masihi, ada segi nama Masihi dengan Hijri. Okey, atau Hijriah. So Masihi ini Syamsiah, iaitu dikira mengikut putaran matahari. Hijri Qamariyah, iaitu peredaran bulan. Dalam Islam pakai yang mana? Dalam Islam pakai dua-dua. Jadi ini bukan Islam bukan kafir, dua pakai. Tapi dari segi tahun, kira-kira tahun Hijri. Tapi dari segi matahari kita guna tak? Guna. Nak tahu apa matahari? Waktu solat pakai. Waktu gerhana pakai. Betul tak? Tapi kalau bulan pakai untuk apa pula? Penentuan puasa, penentuan hari raya. So dua-dua kita pakai lah. Dulu kita pakai. Cuma dari segi kalender, kita pakai yang Hijri. Sebab nisbah kepada tahun pertama Nabi berhijrah. Jadi kalau kita kata tahun Hijri bermula daripada tahun pertama Nabi berhijrah. Kalau Masihi ini digunakan pada tahun pertama Nabi Isa dilahirkan. Kalau ikutkan sekarang 2020, dah 2020 tahun lah Nabi Isa dilahirkan. Faham? Habis kalau sebelum daripada 2020, sebelum 2020 dikira ke belakang, 1 tahun sebelum Masihi.
Siapa yang lahir tahun macam Nabi Isa lahir tahun tersebut, dia lahir sebelum tahun tersebut, dikira 1 tahun sebelum Masihi lah. Nabi duduk dekat Mekah, tu kira apa? Tahun-tahun sebelum hijrah. Okey. So kita nak kira, kebanyakan dalam buku-buku kita pakai hijrah, tarikh-tarikh lahir ataupun tarikh kewafatan Nabi, para sahabat, para ulama kita radhiyallahu anhum ajmain. So kita pakai hijrah. So kalau dia kata kurun pertama ataupun abad pertama, ialah mereka yang hidup, kalau kita ambil dari hijrah, hidup pada tahun pertama Nabi berhijrah sehinggalah tahun ke-100. Bukan tahun ke-1 Nabi berhijrah, Nabi dah berhijrah pada tahun pertama kan, sampailah tahun ke-100. Bermula daripada tahun pertama Nabi berhijrah. Tahun sebelum tu tak dikira sebagai hijrah lah, dikira apa? Sebelum hijrah lah, senang ringkas. Okey, so itu tahun pertama. Jadi kurun kedua ataupun abad kedua bila? 101 sampai 200. Siapa yang lahir lingkungan ini ataupun hidup ke wafat dalam lingkungan ini, maka dia dikira ulama kurun ke 2. Kurun ketiga 201 hingga 300. So angka senang nak kira apa? Angka 200 je naikkan 1, 3. Betul tak? Senang je tu kan? Okey, kita buat lagi. Kurun keempat 301 hingga 400. Kurun kelima 401 hingga 500. Kalau 500 hingga 501 hingga 600, kurun ke-6, kurun ke-6, ke-1, kurun 6. Kalau 1400 sehingga bukan 1401 hingga 1500, kurun berapa ni? Kurun ke-15. Okey, sekarang kita hidup pada kurun ke, sekarang 14 berapa? 1442. Kat mana 1442? Di antara 1401 hingga 1500 kan? So sekarang kita hidup kurun ke berapa? 15. Faham tak? Kita hidup pada kurun ke 15. Sekarang 1442. 1442. Abang umur 34, jadi berapa? Tapi 34 tu pun tarikh Syamsiah. Tak apalah, kita anggap je 34 plus minus. So abang lahir bila? 14, 41 tolak 34, 7. Lebih kurang itu saya lahir 1407. Jadi kita saya pun lahir pada kurun ke-15. Tapi kalau anti khas 1442. Di sini 5 lah. Berapa? 6 8. Okey, 1442. Antias berapa Tias? 54. 54 berapa? 13 88. 1388. Jadi Antihas lahir pada kurun ke 14. So Antihas dia berpeluang hidup 2 kurun. Kan? Dia pernah mengalami 2 kurun, iaitu kurun ke-14 dan 15. Faham tak? Benda yang sama juga kita kira untuk kalender Masihi kita sama. Sekarang 2000 apa? 2020. Jadi 2020 di antara berapa? Di antara 2001 hingga 2100 lah. Betul tak?
2020, dia kira 100-100. Jadi 100 lah ni. 001 100. So ni abad ke berapa ni? Atau kurun ke berapa ni? Ke 21. So sekarang ni abad ke 21 untuk Masihi. Faham tak? Saya lahir 1886. Ni 1986. Jadi 96 berada di antara apa? 1901 hingga 2000 lah. 1200 kan, 191 tambah lagi 100 berapa? 2000. Jadi 2000 abad ke? Kalau ikut kelahiran Masihi, saya sempat hidup dua kurun. Tua tak? Hidup 2 kurun. Bukan hidup 2 kurun, berada pada 2 kurun kan? Berada pada 2 kurun. Fahamkan dulu, nanti kita tanya, tukar-tukar soalan. Okey, kurun adalah 100. Jadi bila Al-Qadi Abi Syuja' wafat, tahun ke berapa dia wafat? Depan, kat kulit depan begitu. Bila dia wafat? 600 berapa? Depan sekali. Kat biru tu. Kat kulit. Dia wafat. Oh, 593. Dekat mana dia duduk? 593. Kurun ke-6 di sini. Okey, dapat tak? Imam Syafi'i dia lahir tahun berapa? 150. Dia serentak dengan Imam. Dia lahir serentak dengan Imam Syafi'i lah. Lahir sama tahun dengan Nabi Muhammad tu. Kalau dengan Nabi Muhammad dia sahabat. Dengan Abu Hanifah. Ingat tak? Abu Hanifah wafat. Abu Hanifah siapa? Guru Imam Malik. Abu Hanifah wafat. Lepas tu Imam Syafi'i lahir tahun 150. So kat mana Imam Syafi'i? Kurun kedua. Imam Syafi'i kat sini. Imam Asy-Syafi'i. Adakah dia sahabat? Okey, siapa tahu siapa sahabat terakhir wafat? Man? Umar? Oh tak, Umar tua. Maksudnya sahabat terakhir wafat tu adalah sahabat-sahabat yang masa dia orang kecil sempat tengok Nabi. Kecil je, mungkin 2-3 tahun, tapi dia sempat tengok Nabi. Ibn Abbas tak, Ibn Abbas agak tua juga, dia besar. Bukanlah dia tua, dia umur remaja kan, masa umur kanak-kanak. Ni kecil lagi, ada lagi. Okey, cuba cari, buka Google, cuba tengok tarikh wafat Abu Tufail. Abu Tufail. Tufail bahasa Melayu boleh je Tufail ataupun dalam bahasa Indonesia boleh THU FAIL. Abu Tufail. Atau bahasa Arab tulis situ apa dia nanti? Nama penuh dia. Dia Abu Tufail. Kunyah dia Abu Tufail. 110 Hijrah. Selain siapa jumpa lagi? Muhammad tak 110 tu? Saya tak ingat tu, so cari. Irfan jumpa Muslilah kata 110. Itu sahabat terakhir dia tulis. Abu Tufail, bukan Tufail tau. Tufail mungkin ada orang nama lain Tufail, ini Abu Tufail. Tapi nama dia apa saya tak pasti. Apa nama dia Man? Bukan dia tulis tu. Amir tak jumpa? Amir bin Wasilah. Nama dia Amir bin Wasilah. Okey. Ya, itu tulis. Tahu saya tak ingat. Tak ingat. Amir bin Tufail. Amir Al-Tufaili. Mungkin juga. Tapi tu aja, sahabat terakhir Abu Tufail. Macam tu pun okey dah. Tufail, dia tulis apa? Beliau sempat bersama dengan Nabi 8 tahun. Umur dia 8 tahun? Bersama Nabi selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Okey. So dia Abu Tufail. Betul dia orang terakhir, sahabat Nabi terakhir wafat? Jumpa tak? Okey, tahun berapa? 110 Hijrah.
110 Hijrah. Okey, jadi Imam Syafi'i kategori apa? Kalau siapa yang jumpa dengan Nabi, sahabat. Siapa yang jumpa sahabat, tabi'in. Siapa jumpa tabi'in, dia tabi'in. So Imam Syafi'i tabi'in ke tabi'in? Tabi'in. Sebab pada tahun 110, 40 tahun sebelum Imam Syafi'i lahir, Abu Tufail wafat. So siapa yang jumpa Abu Tufail, dia dikira tabi'in. Faham tak? Tak mesti dia kena jumpa semua sahabat. Dia jumpa je Abu Tufail, dia dah kira tabi'in. Dia tak sempat jumpa Abu Tufail, dia dikira tabi'in. Siapa tak faham? Istilah banyak kan? Dalam kita punya perkara nak ingat ni, orang-orang yang hebat, generasi yang awal, generasi emas. So Imam Syafi'i tabi'in. Sebab dia tak sempat jumpa Abu Tufail. Dia hanya sempat jumpa orang-orang yang selepas sahabat, iaitu tabi'in. So antara gurunya siapa? Okey, Imam Malik. Imam Malik sempat tak jumpa Abu Tufail dan sebagainya? Kita kena check balik. Adakah dia tu tabi'in? Kadang-kadang dia mungkin sempat hidup tapi tak sempat jumpa sahabat tu. So dia tak dikira sebagai tabi'in lah. Dia mesti jumpa sahabat. Mesti jumpa dengan sahabat. Faham tak? Jadi Abu Hanifah, ya, tabi'in. Abu Hanifah, tabi'in. Imam Malik, cuba cek balik. Nanti kita cek. Mungkin ada waktu nanti kita cuba bincangkan pula lagi 3 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Okey, kita baru bicara Imam Syafi'i kan. Kita fokus satu imam dulu pun tak apa. So Imam Syafi'i duduk kat sini, dia tak sempat jumpa Abu Tufail. So dia adalah seorang tabi'in. Jadi yang ni jauh lagi lah. Dah tak ada dah. Generasi tak ada dah. Lepas tabi'in wafat, lepas tu dah tak ada generasi yang emas lagi, tak ada dah. Okey, dah tak ada lagi dah. Siapa yang jumpa tabi'in tu kira beruntung lah lagi. Tapi kurun tersebut dah campur-campur dah. Dah sampai kurun ketiga. Sampai kurun tabi'in saja dikira zaman emas untuk Islam. Faham tak? So, kemuncak dia situ. Sekarang ni kita nak jumpa, konon-konon kita nak jumpa menteri besar, kita jumpa ketua menteri yang macam Umar Al-Khattab, kita kata payahlah, tak jumpa dah. Sekadar nak boleh ikut ajaran tu adalah, tapi nak ikut balik tu tak ada. Macam mana Umar hidup pakainya 2 helai, siapa menteri besar kat Malaysia ni ada situ? Tak ada dah. Walaupun dari parti apa sekalipun lah, parti apa, Melayu ke, parti yang bawa nama Islam ke, bukan menjatuhkan martabat, tapi itulah nak menunjukkan bahawa zaman emas Islam dah hilang. So kita dah makin hujung dekat zaman hari kiamat. Sebab tu kita kena kenal mereka. Kurang-kurang kita kenal mereka, kita sedaya upaya kita ikut apa yang telah golongan emas ikut. Tu yang kita baca dalam zikir kita, apa dia? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sedaya upaya aku. Para sahabat dulu sedaya upaya dia macam mana? Memang hebatlah kemuncak iman mereka tu. Okey, faham tak yang ni? So di mana duduknya Imam Syafi'i? Di sini siapa? Abu Syuja'. So Imam Syafi'i dia wafat 100 berapa tu dia kita bincang? 201 tak silap. Dia wafat 201. Dia sempat masuk kurun ketiga sikit. Dia hidup 60 tahun lebih. So dia sempat kurun ke-3 juga. Okey, faham tak? So itulah dia pengarang kitab ni, namanya Abu Syuja' ataupun Ahmad bin Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa tujuan dia mengarang kitab ini? Untuk disebut sahabat, tapi sebenarnya siapa? Anak-anak murid dia yang mereka minta macam mana kitab yang mereka nak belajar betul-betul ni, mereka nak kuasai. Ringkas. Apa maksud ringkas bahasa Arab? Mukhtasar atau ikhtisar kan? Mukhtasar ataupun ikhtisar. Ringkas. Tapi maksud ikhtisar, sedikit perkataannya tetapi luas makna dia. Luas makna dia. Luas dia punya manfaat dia. Tapi ringkas. Dan ringkas tu macam mana dia nak pula ringkas? Ringkas yang betul-betul ringkas betul tu. Mereka minta betul tak?
dan merangkumi semua cabang fiqh dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu ini antara matan yang paling matan asas yang paling utama. Okey. So selain daripada matan ni ada lagi matan-matan lain, tapi dia ringkas mungkin sampai haji je. Dia matan. Sampai haji ni sampai ke seluruh perkara fiqh dalam yang kita kena tahu semua. So sangat hebat. So ini menunjukkan apa? Kefakihan Abu Syuja'. Dia boleh buat satu yang sangat ringkas tapi merangkumi seluruh. So ini ketangkasan, kemahiran, kefakihan yang Allah berikan kepada Abu Syuja' yang hidup berapa tahun? 160 tahun. Dia hidup 160 tahun. Aiman nak hidup berapa lama, Man? Berapa tahun? Aiman nak hidup berapa tahun? Tak nak hidup lah. Aiman dah stres tak nak hidup. Tak boleh. Aiman nak hidup berapa tahun, Man? Agak lebih kurang. Nak hidup berapa tahun? Kalau boleh. Seronok tak hidup? Seronok kan? Boleh makan, boleh jalan-jalan, kan? Boleh bergembira dengan kawan-kawan. Tak seronok duduk dengan Nabil? Seronok kan? Berapa lama nak hidup dengan Nabil? Dengan ikhwan? 60 tahun. Sampai 60 tahun. Amin? 40 tahun. Okey. Anak kecil lagi, Min? Damian nak berapa tahun hidup? Boleh tak kita nak bercita-cita umur panjang? Boleh tak kita nak bercita-cita umur panjang? Bolehlah, sebab kita dilarang bercita-cita untuk mati. Kan? Kita dilarang bercita-cita untuk mati, maka kita kena ada cita-cita untuk umur panjang. Jadi apa faktor yang jadi umur panjang yang Allah berikan kepada kita? Jaga kesihatan, kan? Ajal itu bukan kita jaga, tapi faktor-faktor yang boleh kita jaga kesihatan, sambung silaturahim, semua kita boleh buat. Sebab Nabi kata apa? Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya. Nabi sebut itu. Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya, lagi baik amal dia. So maksudnya kita bolehlah nak hidup panjang. Kalau dapat umur 160 tahun, tapi jadilah seperti siapa? Abu Syuja'. Jangan jadi seperti siapa kalau umur panjang. Yang nak mati, yang hidup lagi jangan sebut nama. Yang dah mati je boleh kita sebut. Yang hidup tak boleh, kita tak tahu dia baik buruk akhir dia macam mana. Fir'aun, Namrud, kan, umur panjang tapi derhaka pada Allah. Sepanjang umur dia tu derhaka je. Rugi masa. Kalau dia jadi macam Abu Syuja' paling-paling lah 150 tahun, 160 tahun, hidup panjang tapi bukunya sampai hari ni kita manfaatkan, itu kita nak. Jadi berapa umur kita? Wallahu alam, paling-paling 60-70 itu yang Nabi hadkan. Bukan Nabi hadkan, Nabi kata kebiasaan. Ghalibnya begitu, kebiasaannya begitu. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang umur panjang 100 lebih. Siapa? Anas bin Malik, 100 lebih umur dia. Dan anaknya dan cucunya pun puluh, ada 90 lebih anak dan cucu dia. Ramai. Tak ada masalah kalau kita ada 4 isteri, satu isteri ada 20 anak. Boleh aja dapat 80 anak. Betul tak? Tapi semuanya digunakan untuk jihad fi sabilillah. Itu kita belajar dalam Sahih Bukhari ada bab. Imam Bukhari buat bab orang yang bercita-cita untuk mendapatkan anaknya untuk berjihad fi sabilillah. Sebagaimana Nabi Sulaiman dia ada 100 isteri. Satu malam tu dia nak bersama dengan semua satu isteri dia. Dia kata, tapi dia lupa cakap insya-Allah. Dia kata apa? Aku nak bersama dengan satu isteri aku dan isteri aku akan lahirkan pujuan-pujuan jalan Allah. Tapi dia lupa cakap insya-Allah. Tak dapat seorang pun. Tapi dapat seorang, itu pun tak sempurna. Kurang sempurna. So, cita-cita dia apa? Nak dapatkan 100 anak daripada satu isteri itu yang pujuan jalan Allah. Tapi dia lupa ucap insya-Allah. Itu dia punya apa? Pengajaran dia. Kita nak jadikan anak-anak kita fi sabilillah. Okay, faham tak macam ni? Nabi faham kiraan ni. Jadi kalau orang tu hidup pada 899 Hijrah, dia hidup di situ. Hidup dan mati dia last 899 Hijrah. Kurang ke berapa tu? 899 Hijrah. Kurang ke berapa tu?
Berapa Bil? 899. Ingat je, kita sebut je 8, dia tambah 1. Bagi 9 lah. Bagi 9 lah. Kalau 1129 Aisyah, dia wafat pada 1129. Abad ke berapa? Abad ke-12. Asanti. Kalau dia hidup ataupun mati pada tahun 1099 Damiah. 1099. Cek betul. 1099. Dia kira dekat ratus. 19. 1099. Abad ke? Tak boleh lah. Dia tak masuk kira 100 tu, itu nak tambah. Tapi yang belas tu dah kira satu dah. Nak belas berapa? Berapa belas? 1099. 11. Jangan tambah dekat satu yang dekat puluh tu. Tambah satu dekat yang sebelum puluh. 1099. Kan? Dia di bawah range berapa? Di bawah 1100. Di bawah 1100. Bila bawah 1100, ambil dua tu sebelah je lah. Bukan tambah dekat satu yang ujung. Betul tak? 1099 bukan 1999. Kalau 1999 20. Faham? Ikhwan, kalau orang tu lahir pada tahun ataupun dia hidup pada tahun 209 Hijrah ataupun Masihi, tak kisahlah, 209. Abad ke berapa dia hidup tu? 209. 3. Kalau 299 299 macam jadi 4. 299. Tadi 29. Tadi 209. Ni 299. Sama ke beza? 3 juga. Sama jugalah. Dia kira kan genap dia, ganda dia punya bundar. Bundar dia 100. Tahu bundar? 100. Tu istilah-istilah dia. Okey, selesai yang tu. So kita dah tahu dah matlamat Abu Syuja' mengarang kitab tersebut. Jadi kita pun dapat belajar. Baik, kita bincangkan daripada awal secara kita nak buat tasjir atau kita nak buat gambar rajah perjalanan pelajaran kita menerusi kitab Taharah. Ada lagi suku lagi kita boleh ambilkan tentang wudu. Wudu dah. Perkara-perkara membatalkan wudu, kemudian perkara-perkara yang menyebabkan wajib, kita mandi wajib, cara mandi wajib, cara membersihkan najis. Ada lagi kita nak bincangkan sebelum masuk kitab solah. Okey, so kitab pertama dalam fiqh ataupun dalam matan Nabi Syuja' disebut sebagai kitab Taharah. So taharah dari segi bahasa maksudnya apa? Bersuci atau nazafah. Okey, tapi dari segi istilah dia luas. Dari segi bahasa maksudnya bersuci. Tapi dari segi istilah luas lagi. Sebab kadang-kadang perbuatan tersebut bukan niat bersuci, tapi dia termasuk taharah juga. Contohnya apa? Basuhan yang ketiga. Basuhan ketiga sunat kan? Nak basuh apa? Basuhan ketiga. Nak angkat hadas, dah terangkat hadas. So dia kategori taharah juga, walaupun tujuan dia bukan nak bersuci dah. Tapi itu dalam segi ibadah disebut sebagai dia masih lagi disebut sebagai taharah. So bila kita bincang tentang taharah sebenarnya nak bincang tentang apa sebenar-benarnya? Siapa dapat nampak dah? Siapa nampak? Dia belajar sekarang, kita belajar apa last sekali sekarang? Fasal apa? Istinja bukan. Wa adab qada hajat.
kan? Istinja dan adab qada hajat. Tu semua fasal kan? Okey, so apa kita nampak? Kita belajar tu. So kita senaraikan. Kitab taharah, kemudian fasal. Apa yang pertama? Fasal apa yang pertama? Fi bayani dibag. Apa dia dibag? Apa dibag? Sama sertu yang satu lagi kan? Sertu yang kita pakai untuk yang tanah tu. Ni sama. Okey, sama. Tu fasal pertama. Fasal kedua? Fasal apa? Awani. Apa dia? Bejana ataupun wadah. Bejana tu wadah. Bekas tempat air. Man. Okey. 3. Fasal apa? Fasal siwa. 4. Fasal kalau wuduk tu apa? Fasal apa? Fardu wuduk. Fardu ke sunat? Fardu dan sunat kan? Fardu dan sunat wuduk. Okey, kemudian 5. Fasal istinja dan adab qada hajat. Adab qada hajat ni bukan qada saja apa? Qada menyempurnakan. Hajat bukan maksud belajar apa ni? Menyempurnakan hajat kawan ke? Kawan datang rumah, bukan tu kan? Qada hajat tu maksudnya apa? Buang air. Okey, kita sambung sikit. Cuba tengok belik lagi. Fasal seterusnya fasal apa? Cuba cari. Nombor 6. Apa tu maksud tu? Nawaqid. Nawaqid tu pembatal. Nawaqid ke nawaqis? Nawaqid kan? Fasal pembatal. Nawaqid tu maksud pembatal. Nawaqid iman, pembatal iman. Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Pembatal wuduk. Nawaqid. Okey, lagi. Lepas tu apa? Fasal apa? Maksud dia tu. Ghusli apa? Ghusli dengan ghain baris dhammah. Itu dia dah bincang dah. Kalau ghain baris atas, ghuslul wajhi. Apa ghuslul wajhi? Basuh. Kalau dhammah. Dhammah mandi. Kalau al-ghuslu mandi. Al-ghusli basuh. Al-ghuslu basuh. Nanti ada ke bukunya? Tak ada belakang. Oh, ya ke? Bukan pinjam ke? Bukan pelajar kita pinjam. Ikut ada pinjam ke? Ni siapa punya? Ni mak. Ni siapa punya? Ni memang ikhwan ni, ikhwan memang ada. Oh, aunty punya. Tolong cekkan nanti Bukan pinjam ke? Bagi satu dulu. Ni siapa punya? Aiman. Bagi kat aunty satu. Nanti. Pakai dulu lah. Okey, lagi apa? Fasal apa lepas tu? Dia kata apa? Bukan mandi wajib. Dia kata apa? Sebab wajib mandi. Sebab wajib ataupun syarat wajib lah. Sebab wajib mandi. Tengok apa tajuk dia tu? Okey lagi. Sorry. Betul. Sebab mandi wajib. Okey lagi. 8. Sekali lagi fi. Faraid apa? Pernah jumpa faraid? Fardu mandi dan sunat-sunatnya. Fardu mandi dan sunat-sunatnya. Okey lagi. Apa tu? Apa agak aksal? Jamak pada ghusl. Mandi sunat. Mandi sunat-sunat ke mandi sunat? Mandi sunat lah. Mandi
Sunat. Okey, lagi apa? 10? Bil masih ala al-khuffain. Apa tu? Mashi. Mas. Menyapu dia. Menyapu Kedua khuf. Menyapu khuf. Kopiah bukan? Nanti kita belajar. Menyapu khuf. Khuf ni macam stokin man. Kita wuduk tak payah basuh kaki, sapu je. Nanti kita buat. Kalau kita praktik betul-betul. Kita praktik betul-betul pakai stokin, tapi ada syarat lah. Stokin tebal dan sebagainya lah. Okey, lagi? Tayamum. Fit tayamum. Masih fasal ke? Kalau dia tukar nama beritahu tau. Mungkin dia tulis bab ke apa beritahu. Fasal masih lagi. Tayamum. Lagi? Fi bayani najasati wa izalah. Apa tu? Dia ajar kita apa? Ajar kita fasal tentang penjelasan najis dan izal. Apa? Membersih, menyingkirkan dan menyingkirkannya. Lagi apa? Apa tu agak-agak? 13. Fasal penjelasan tentang haid dan nifas dan istihadah. Ni penting belajar semua ni. Masalah darah wanita. Okey, lagi? Lepas apa? Kitabut Taharah. Okey, kita dah belajar mana? Kitab solah. Okey. Sama, berjana, siwak, fardu, ada ajat. So kita ada lagi separuh, bukan suku tadi. Separuh lagi kita nak belajar. Okey, apa kita nampak kat sini? Kenapa tak disenaraikan dekat fasal sini air? Air kat mana? Dekat mana? Duduk dalam lembu kat mana? Dia tak ada fasal kan? Kitab Taharah cerita tentang air. Betul tak? Dalam intipati kitab Taharah ni cerita tentang apa? Jenis air. Apa dapat kita cuba kita fikir, apa sebenarnya yang kita nampak? Sebenarnya asal pelajaran fiqh pertama sekali ialah nak belajar tentang air. Nak belajar tentang air. Sebab memang Allah kata air ni adalah sumber kehidupan. Faham tak? So kita nak belajar tentang air. So ini semua adalah bab. Kalau lah ulama hari ni ataupun kita hari ni, kita boleh tambah bab apa agak-agak? Melihat hari ni fiqh ni kan pemahaman, nak kasi orang faham. Bila bab air kena belajar. Apa yang kita boleh sentuh hari ni? Tentang apa? Tu dia tambah apa lagi? Fasal apa? Berkaitan dengan air. Boleh mungkin tentang tajuk dia air klorin, penjelasan tentang air klorin contohnya, ataupun pencemaran air ke. Betul tak? Sebenarnya dia luas lagi, kita boleh fikir benda tu. Mungkin kita tak payah masuk kat sini, kita boleh buat satu bab khas, kita bincang, tuliskan penulisan artikel biar orang nampak. Sebab dia nampak, bila kita belajar kita kena nampak rangka dulu. Kalau tak nampak dia payah. Tapi mula-mula saya tak nak cerita dulu masa mula belajar. Cerita mula-mula jadi payah juga kalau cerita rangka dulu. Kita belajar sikit separuh, jalan separuh, lepas tu kita nampakkan. So ni dah saya pelajaran tentang taharah. Penting tak taharah? Penting sebab nak belajar air dulu. Air ni kalau tercemar dia apa? Tercemar. Air tu ada amoeba ataupun ada apa tu E. coli. Apa jadi? Habis penyakit taun apa semua boleh merebak. Air tu ada wabak taun ke, ada penyakit. Minum air yang dekat sungai, orang buang air besar dekat dalam sungai ramai-ramai, kat dalam perigi ke, apa jadi kepada kehidupan kita? Tercemar kan. Okey, kalau air tu bersih, macam nak kasih pastikan air tu bersih, kat mana nak simpan? So bincang dalam apa? Kalau hari ni kita boleh kembangkan dalam bab apa ni? Dalam bab hari ni, bab simpan air ni. Logi, betul? Perbincangan logi, fiqh logi kita boleh buat. Faham tak? Fasal logi. Lagi apa?
tempat kumbahan, proses nak bersihkan air tu balik. Lagi apa kan? Apa kata? Water dispenser tu ke? Okey, tu empangan, paling besar empangan lah. Tempat simpan air, empangan tu paling baik. Tempat tadahan air kita. Macam mana pastikan air tu bersih? Tu maksud tadi klorin tadi. Pastikan air kumbahan datang balik ke tempat kita simpan. Semua tu ada dalam fiqah. Tapi zaman tersebut 500 lebih dulu tak adalah lagi adalah empangan, tapi mungkin tak macam empangan hari ni. Okey, ada satu video contohnya dekat anti duduk dekat Abu Dhabi, anti duduk Emirates, anti duduk dekat Dubai. Anti minum air kat sana, air apa ni? Air sumber dia. Benar juga. Nampak kat tempat anti. Teknologi dia, tempat tu hujan dia ialah setahun 10 kali je. Tempat anti duduk sana berapa lama anti rasa kena hujan jelebat, hujan macam sekarang ni? Pernah rasa macam sekarang ni petang-petang malam hujan, kan sejuk. Sekarang sejuk, memang sejuk. Pergi sekolah memang sejuk. Tu saya pakai sweater sejuk. Kalau boleh pakai snow cap, pakai ni semua nak pakai, tapi orang kata ngelabah lah. Tak adalah kan ada. Taklah sejuk macam tu. Kan? Bukanlah snow cap. Maksud bukan nak kata ikuan, tak. Maksud kita pakai macam orang duduk kat salji tu lah saja. Ni hyperbola ni cerita. Tapi tengok anti duduk kat sana, anti jumpa hujan berapa lama ni? Ingat? Ada. Kadang-kadang kalau hujan tu dia jadi banjir lah. Nanti sempat tengok banjir. Kalau dia lebat banjir. Sebab apa? Dia punya perairan longkang dia tak perlulah hebat-hebat sangat. Sebab hujan tak ada. Banjir pun bagus kadang. Boleh main air orang kat sana. Dia orang seronok. Kalau kita banjir pening kepala lah. Macam-macam keluar nanti. Ular keluar apa semua. Kotor. Tercemar. Bila antara sebab pencemaran antaranya yang semula jadi ialah banjir. So macam mana kita sebagai seorang Muslim, kalau kita jadi memimpin, kita fikir semua tu. Kalau berlaku banjir kat Cemur, berlaku banjir sampai ada siapa nanti Cik Akmal kenal ke yang banjir kat Cemur tu dia meninggal, orang Cemur, Ulu Cemur, di tengah uruskan banjir dia meninggal. Berlaku. Okey, so bila banjir apa berlaku? Air sungai kotor, kadang boleh merebak kotoran-kotoran tu, penyakit boleh kotor dalam rumah. So semua ada fiqh tak? Ke orang Islam tak payah ini. Orang semua kena tahu benda tu. Tapi mula belajar asas dia apa ni? Asas dia. So kita belajar dalam kelas ini bukan semata-mata nak tahu benda ni, tapi kena luas lagi. So sekarang ni contohnya COVID, PKPD, kita mungkinlah sekarang ni kita tak adalah tenaga yang mampu. Tapi mungkin lagi 20 tahun antum dah besar, mungkin banyak kerja kita boleh buat. Sekarang ni mungkin kita menumpang. Kalau ada orang infak untuk PKPD kita mungkin bagi sikit. Zaman kita nanti mungkin macam-macam kita boleh buat. Air, nak kasih air bersih macam mana, faham tak? So benda tu sangat-sangat luas. So tempat anti dia hujan dah tak ada, jadi kena pakai air laut, dia proses air laut, rawat, kemudian gunakan air tu untuk mandi-mandi dan sebagainya. Tapi air hujan ada juga dia orang pakai ni, dia orang pakai panggil apa, pembenihan hujan. Mereka ada dam. Walaupun tak ada hujan, tapi mereka ada dam sebab mereka buat tu lah, pembenihan hujan, betul air hujan turun, kita dah. Semua tu termasuk dalam fiqh. Tapi mungkin kita tak pergi sangat ke skop situ. Kita tak bekerja kat situ, tapi sekurang-kurangnya kita menyediakan bekalan yang bersih kepada orang datang makan kita. So tu kita jaga kalau kita nampak yang macam ada tikus dan sebagainya, dia cepat-cepat bertindak. Tak boleh biar kekal kat cawan tu ada contoh, tak boleh lah. Kita belajar apa Nabi kata dekat sini, antara adab-adab qada hajat, jangan kencing kat mana? Tempat air yang bertakung. Apa maksud dia? Apa tujuan jangan kencing tempat air bertakung? Okey, jadi sekarang ni larangan tersebut, tu fiqh tu. Nak belajar anti fiqh, macam nak kembangkan fiqh tu, nanti kita akan belajar dalam usul fiqh, bab qiyas dan sebagainya. Okey, kita nak tahu Nabi larang kita kencing tu, apa sebab dia? Sebab kencing tu ke disuruh jangan kencing kat situ? Maksudnya kalau tak kencing, benda lain kita boleh buat. Ke sebab apa? Dia panggil illah dia, sebab. Apa sebab Nabi larang kita kencing dalam air bertakung agak-agak? Siapa boleh jawapan? Menajiskan air, kalau air tu kecil, kurang 2 kolah, menajiskan air lagi. Kalau lebih 2 kolah sekalipun, lebih sikit, menjadikan apa?
tercemar, ada kalau penyakit jadi tercemar, ada keracunan dan sebagainya, betul tak? Okey, jadi dilarang kencing tu adakah kerana kencing ataupun kerana tercemar? Itu dia ilah dia. Dilarang buat benda tersebut kerana kencing itu ke ataupun kesan dia kencing itu? Kesan. Jadi sekarang sama tak kalau macam kita nampak dekat kita punya seliling tempat minum kita tu ada kencing tikus contohnya, ada tahi tikus, adakah termasuk dalam pemikiran kita sebagai orang yang faham fiqh ni, benda ni kita perlu bersihkan? Sebab apa? Sebab Nabi larang kencing dekat air bertakung. Tapi sekarang ni yang kencing bukan saya, tikus ni kencing. Jadi yang dosa tikus ke? Macam mana sekarang? Adakah benda tu tak termasuk fiqh kita? Termasuk tak dalam bab adab-adab tadi tu juga? Termasuk kan? Jadi apa tindakan kita? Tindakan kita dengan cepatlah membersihkan. Faham tak? Jadi itu kemahiran fiqh kita. So Abu Syuja' dah buat dia punya teori kita untuk kita berfikir. So kita kena tahu dia punya apa? Illah dia. Sebab. Kat situlah kadang-kadang bila kita faham ini juga, kadang kita baca lagi buku, illah ni dia menyebabkan ulama berbeza pendapat. So fiqh ni dia zon, dia dalam keadaan yang bukan 100%. Okey, contohnya larangan menghadap kencing menghadap kiblat. Tadi saya baca dalam ni, nak kongsi sikit lagi bahagian kedua kita nak bincang. Saya nak tambah dekat ni. Ada qada hajat yang tak ada dalam matan Nabi Syuja', nak tambah. Okey, antaranya berkaitan yang kita bincang dalam matan Nabi Syuja', iaitu larangan kencing menghadap kiblat dan membelakangi di mana? Di tempat lapang. Di tempat lapang. Ada hadis Nabi sebut, Nabi larang kita kencing menghadap dan membelakangi kiblat. Okey, dalam mazhab Syafi'i juga ada ulama kata apa? Membelakangi kiblat kalaupun di tempat itu okey, sebelum tu kita kena tengok lokasi hadis tu disebutkan. Nabi ketika itu di mana? Maksudnya negeri mana Nabi duduk? Nabi banyak kat mana? Madinah. Okey, bila kita larang kencing di Madinah tu, kalau kencing dia menghadap kiblat, maksudnya menghadap Mekah, automatik dia membelakangi mana? Kalau duduk kat Madinah, automatik dia membelakangi Baitul Maqdis. Faham? Titik dia tu sama. Kalau menghadap ke Kaabah dari Madinah, dia membelakangi Baitul Maqdis. Kalau menghadap ke Baitul Maqdis, kalau membelakangi Baitul Maqdis menghadap Kaabah. Kalau membelakangi Kaabah menghadap Baitul Maqdis. Sekarang kita kat Malaysia, pakai tak hukum tu? Nak fikir macam tu. Sekarang kalau kita solat, kita buang air kecil menghadap ke Kaabah, adakah kita sedang membelakangi Masjidil Aqsa? Kita di Malaysia. Jadi maksudnya sekarang kalau kita buang air kecil membelakangi Kaabah, adakah kita sedang termasuk larangan Nabi larang kencing menghadap Baitul Maqdis tu? Faham tak situasi? Cuba faham betul Nabi larang sahabat-sahabat kencing menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kenapa larangan larang membelakangi kiblat? Sebab ada Baitul Maqdis. Tapi di mana? Di Madinah. Tapi kalau kita kat Malaysia, kita kencing membelakangi kiblat, adakah kita menghadap Baitul Maqdis? Tak. Macam mana tahu tak? Ya ke tak? Kena tengok betul kan? So dah belajar sirah dengan Ustaz Hafizah, mungkin nampak sikit kot. Betul kita kat mana? Malaysia dekat mana dengan Mekah semua? Okey, kat sini Malaysia kat situ. Kat sini boleh tak? Kat sini boleh tak? Okay, kita mulakan kat sini Malaysia. KL. Ipoh lah. Ipoh. Okey, ni utara. Ni sini apa? Selatan sini. Ni timur ni barat. Bahasa Inggeris apa? North. Ni east. Ni south. Ni west. Kalau kita gabung jadi apa ni?
News. Sok khabar ni berita utara, timur, barat, selatan. Wallahu alam. Orang kata begitulah. Okey, ni Ipoh. Mana Makkah Al-Mukarramah? Utara maksudnya atas kita. Atas kita China. Atas kita nanti kita pergi China. Sebab tu kita pergi China 4 jam je. Kita ke barat, dia ke sini. Kita naik kapal terbang, kita kena pergi sana. Sini Mekah. Okey. So, mana Madinah? Atas sikit sini. Mana Baitul Maqdis? Ni Madinah. Ni apa nama? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kat mana? Palestin. Okey. Sekarang Nabi larang kita apa? Kencing menghadap kiblat. So ni tak boleh lah sini. Okey. Habis satu lagi hadis kita belajar juga dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi larang juga membelakangi kiblat. Okey, adakah larangan tersebut untuk kita? Macam mana? Tak. Jadi kenapa tak? So apa maksud Nabi larangan kencing membelakangi kiblat? Supaya tak menghadap Baitul Maqdis. Jadi sahabat-sahabat kat Madinah ni dia solat sini, dia kencing sini tak boleh. Kalau dia membelakangi sini Baitul Maqdis. Faham tak? So larangan tersebut larangan apa? Menghadap Baitul Maqdis. Okey. Larangan begitu dikembangkan lagi. Ada ulama kata sekarang ni kalau kita sini kencing menghadap sini tak ada masalah lah. Betul tak? Kalau kita orang dekat sini duduk kat belah Afrika ni, kencing kita menghadap Baitul Maqdis dengan sini. Betul tak? Larangan dia situ lah. Kalau dia nak kencing sini boleh tak? Boleh. Yang penting jangan menghadap Mekah dan jangan menghadap Baitul Maqdis. Okey. Ulama bincangkan lagi. Larangan sebab Baitul Maqdis ni masih wujud tak? So dia itu fiqh tu, ada beza pendapat. So Nabi sahabat-sahabat para ulama sebahagian kata apa dia? Larangan Nabi kita kencing menghadap Baitul Maqdis tu mula-mula. Sebab apa? Sebab kiblat umat Islam pada waktu itu Baitul Maqdis. Lepas dah tukar balik ke Mekah, boleh dah kencing menghadap ke Baitul Maqdis. Siapa tu? Tak ada. Faham tak? Nampak? Serius nampak orang lalu? Tak? Bukan? Okey. So bila kita baca kadang-kadang berbeza kat situ. Hadis yang sama. Dia berkata Nabi tu hadis kita kata. Sekarang ni orang Madinah boleh tak menghadap ke Baitul Maqdis untuk ni abaikan jap. Untuk buang air kecil. Kalau ikut pendapat ulama yang tadi, boleh sebab apa? Larangan tadi tu peringkat awal telah dinasahkan dan telah yang larang mutlak sekarang adalah menghadap ke kiblat. Tapi ada ulama satu lagi kata apa? Tak, larangan tersebut dulu, kini, selamanya masih berlaku. Kenapa? Tempat di situ tempat suci umat Islam juga, Baitul Maqdis. Ada 3 tempat suci, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Okey, faham tak? So benda tu dia khilaf. Tapi hadis yang sama. Sebagian ulama kata apa? Hadis ini telah dimansuhkan. Menghadap Baitul Maqdis tu dimansuhkan. Jadi Ustaz bagi tahu benda tu luas. Fiqh ni dia luas. So gaduh panjang-panjang bab fiqh dia agak buang masa. Faham tak? Jadi kita fokus apa bila kita belajar? Nampak pasal nak kita punya, bukan kita tak penting. Untuk tahu semua tu penting juga. Pada waktu tertentu kita lebih kembangkan lagi. Tapi sekarang kita banyak cerita tentang apa kelas-kelas kita? Quran. Benda tu tak ada khilaf. Kan? Oh khilaf. Apa dia? Tak payah baca Quran dengan baca Quran. Mana ada semua kena baca Quran. Sekarang ni orang tak baca Quran. Apa nak buat? Kita nak ajar orang Quran. Itu fokus kita. Walaupun kadang-kadang fiqh ni kadang-kadang dia jadi seronok belajar nanti. Sebab apa? Dia tahu banyak benda. Tapi jangan hanyut. Jangan terlalu hanyut. Sebab kita ada matlamat yang asal tu. Habis fiqh tak penting ke? Fiqh penting. Tetapi kat situ ada keluasan. Keluasan yang kita tahu itulah menyebabkan kita senang dakwah nanti. Nak pakai hukum yang mana? Bukan orang semua sama. Kan? Nak pakai yang mana untuk mudahkan dia janji dia baca Quran. Janganlah pakai pendapat yang okey tak apa, tak tutup aurat pun tak apa, ada ulama beza pendapat. Tu tak boleh tak tutup aurat itu tak ada ulama khilaf. Faham tak? Tu kena tutup aurat. Dia kata, boleh tak saya nak buat ansur-ansur tutup aurat? Jawapan kita apa?
Sebab kita tak tutup lah. Lepas tu dia tak tutup, jangan kita cerita lagi, tak apalah. Dia dah mula semayang ke apa, kata apa, puji semayang dia tu, bagus tu dia semayang. Lepas ni kita cuba lagi tutup aurat pula. Kalau kita menghukum, apa dah semayang tapi tutup aurat, jangan macam tu dalam dakwah kan. Semayang tu tutup aurat, so kena mahir. Tu fiqh juga semua tu. Okay, faham? Kita pergi kampung orang asli, mungkin kita tak pernah buat lagi. Pergi kampung orang asli, pergi kampung orang asli, dia kata apa, kami nak masuk Islam tapi dengan syarat kami nak boleh lagi bobi kami ni. Macam mana kata? Bobi tu anjing dia. Ricky Ricky Bob dengan Ricky, apa tajuk tu? Apa tajuk dia? Bob the Builder. Bukan Bob the Builder, Ricky tu anjing dia kan. Dia siapa nama dia? Baby Pian. Baby Pian dengan Ricky. Zalika sungguh enak dimakan begitu saja. Ngarut. Okey. So macam mana? Kita jumpa orang asli nak bela anjing. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh anjing. Bela anjing. Macam mana? So kalau kita tak luas sangat fiqh kita, payah. Ataupun walaupun kita tak pakai ulama lain pun, kita kena tahu matlamat asal dulu apa dia. Dah masuk Islam ni. So dia mengucap, ajar dia solat dulu sikit-sikit lah, bobi tu. Dalam kita ajar dia, boleh nak pakai bobi tapi latih dia untuk apa? Jaga rumah boleh. Jadi pet tak boleh. Kemudian lah. Ataupun tangkap jadi apa? Haiwan buruan, itu boleh. So kita kena mahir. Tak boleh belanjing, terus kita bunuh dia sekarang. Tak boleh lah, sayang dia jaga dia kecil kan, nangis. Orang mati anjing pun nangis. Macam mana? Nampak tu fiqh kat situ. Yang penting apa? Matlamat asal dia, kita mesti nak suruh dia belajar Quran. So bab-bab ni bila kita baca buku, bertambah lagi ilmu. So jangan buang masa. Saya bilang, jangan buang masa. Setiap hari mesti ada tambah ilmu. Saya ubah ni meja tu. Sebab apa, nanti persoalan kedua ni saya nak masuk. Boleh sambung terus ke? Nak ambil masa dulu? Kita ni kejap, 5 minit kejap. Kita rehat. Saya nak sambung. Kenapa saya ubah meja tu? Sebab ada dalam saya dapat maklumat kat sini tadi. Meja yang selalu kadang saya baca buku kat situ ke, ataupun Junaid baca buku. Jangan tambah balik dalam meja tu. So lagi 5 minit kita sambung balik. Kita segar-segar badan sikit balik. Kena sambung terus tak apa, bagi rehat kejap. Nanti kita sambung lagi bincangan ni. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nak gimana tak adalah siapa yang rasa cuci muka pergi tandas ke sejuk 30 minit 30 minit tak apa, tutup dulu nanti buat persoalan kedua.